Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 24 Julai bersama saya Marslah Hassan. Tajuk utama pagi ini. Bekalan air di Gombak, Hulu Selangor dan Kuala Selangor pulih sepenuhnya. Lagi jemaah haji Malaysia meninggal dunia di Mekah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengguna di Gombak, Hulu Selangor dan Kuala Selangor yang terjejas akibat masalah pencemaran air di Sungai Selangor Ahad lalu sudah menerima bekalan air sepenuhnya. Dalam satu kenyataan, Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Komunikasi Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Abdul Rauf Ahmad berkata, pemulihan keseluruhan berdasarkan jumlah akaun pelanggan berdaftar mencapai tahap 96%. Bekalan air di 4 lagi kawasan yang turut terkesan juga keseluruhannya hampir pulih secara berperingkat setakat jam 6 pagi tadi. 4 kawasan itu membabitkan Kuala Lumpur, Kelang dan Shah Alam, Petaling serta Kuala Langat. Kelang dan Shah Alam sudah mencapai 94%, Kuala Lumpur 99%, Petaling 96% dan Kuala Langat 97%. Bekalan di 4 kawasan terbabit dijangka pulih sepenuhnya petang Jumaat hingga pagi Sabtu ini. Seorang lagi jemaah haji Malaysia meninggal dunia di Mekah. Ismail Yaakob, 67 tahun, disahkan meninggal dunia pada jam 6 petang kemarin waktu tempatan di Hospital King Faisal akibat kegagalan jantung dan paru-paru yang disebabkan oleh serangan jantung. Pasien telah kolap di bilik sebenarnya, di bilik, dan kita telah bawa sebab di Land Premier kita ada klinik kecemasan dan kita bawa di klinik kecemasan di Land Premium, ya. Kemudian kita buat resusitasi selama 30 minit lah, dan dia kembali mendapat nadi lah selepas 30 minit, dan kita hantar terus ke Hospital King Faisal di Mekah. Jenazah Allahyarham disembahyangkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan selepas subuh pagi semalam. Penggubalan Akta Kredit Pengguna akan disegerakan bagi melindungi kepentingan pengguna serta menggalakkan pasaran kredit yang sihat. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, akta itu penting memastikan pengguna kredit menerima layanan yang adil ketika berurusan dengan pemberi kredit. Boleh cerita pasal Akta Kredit Pengguna ni? Bila kredit pengguna? Bila table tu parlimen tahun ni ke? Tahun ni ya? Secepat mungkin. Perdana Menteri berkata kepada media selepas melancarkan strategi literasi kewangan kebangsaan 2019-2023 di Sasana Kijang Bank Negara. Tambah beliau, akta berkenaan sedang digubal melalui kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pembangunan Usahawan, Bank Negara Malaysia PNM, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC serta agensi berkaitan. Meskipun risiko hutang isi rumah yang kini berada pada kadar 82.1% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK ke atas kestabilan kewangan domestik terkawal, namun telah wujud tanda-tanda kesukaran dalam kalangan peminjam untuk membayar balik hutang. Ia terutama bagi peminjam yang berpendapatan kurang RM5,000 sebulan dan tinggal di kawasan bandar. Saya difahamkan kira-kira 80% daripada peserta program ini didapati terlalu optimistik tentang kemampuan mereka untuk membayar balik hutang dan menanggung kos sara hidup semasa mereka mengambil keputusan untuk meminjam. Ada yang tidak fikir akan membayar hutang apabila meminjam. Pemerhatian itu katanya turut disokong peningkatan bilangan peminjam yang menyertai program pengurusan hutang yang ditawarkan oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Justru kemahiran kewangan menerusi literasi kewangan kebangsaan yang bakal menjadi pelengkap kepada Akta Kredit Pengguna penting kerana ia mampu menyumbang kepada mewujudkan industri kewangan yang maju, kukuh serta mesra pengguna.
Jabatan Pendaftaran Negara JPN membuat laporan polis susulan penularan berita palsu dan gambar di media sosial yang mendakwa ibu pejabatnya di Putrajaya diserbu pendatang asing untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPN, Jasri Kasim berkata, laporan bagi membolehkan siasatan dilakukan terhadap penulis blog dan pemilik akaun Facebook terbabit. Laporan ini juga untuk menjelaskan kepada orang awam bahawa isu yang ditularkan itu adalah tidak benar dan sekali lagi penyebaran ini sepatutnya dihentikan serta-merta lah. Dan kita di pihak JPN amat memandang serius kerana secara tak langsung dia akan mencemarkan nama. Dia telah mencemarkan nama baik jabatan dan juga imej pegawai awam lah. Dan tuduhan ini kita rasakan dia boleh menimbulkan kekeliruan serta menggugat ketenteraman awam. Beliau berkata demikian selepas membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya semalam. Gambar yang ditularkan menunjukkan sekumpulan pelanggan yang hadir ke JPM Putrajaya 19 Julai lalu yang dibantu oleh Unit Khas Kerajaan Negeri Selangor, MySel. Mereka adalah orang awam dari Pulau Ketam yang mempunyai pelbagai urusan berkaitan pendaftaran termasuk permohonan kad pengenalan serta kelahiran dan tidak terhad kepada permohonan kewarganegaraan. Tegas Jasri, permohonan bagi mendapatkan kewarganegaraan hanya diberikan kepada mereka yang layak. Pihaknya juga akan membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berhubung isu terbabit. Pasukan pendakwaan bagi perbicaraan kes SRC International membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak akan memfail permohonan formal meminta satu perintah mahkamah mendesak bekas Perdana Menteri itu memohon maaf. Ia berkaitan kenyataan yang dimuat naik di Facebook minggu lalu berhubung perbelanjaan kad kreditnya. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mendengar kes itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mahu pihak pendakwaan menjelaskan apa sebenarnya yang mereka mohon daripada mahkamah. Peguam Negara Tommy Thomas memaklumkan ia berkaitan kenyataan yang dimuat naik minggu lalu dan mahu Datuk Seri Najib berjanji tidak melakukannya lagi. Bagaimanapun, Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata Peguam Negara tidak memfail sebarang aduan terhadap tertuduh. Jelasnya Datuk Seri Najib diminta memohon maaf tetapi tidak tahu apa kesalahan yang dilakukannya. Thomas kemudian memaklumkan pendakwaan akan membuat permohonan formal berhubung perkara itu. Baja subsidi yang diberikan oleh kerajaan kepada petani dipercayai dibungkus semula untuk dijual secara runcit kepada pelanggan. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kedah, Umar Ismail berkata ia hasil operasi 10 anggota penguatkuasa dari Ibu Pejabat di Putrajaya serta Kubang Pasu Kedah. Dalam pemeriksaan di Kampung Kuala Kerpan, KPDN HEP Kedah menemui baja Yuria dan baja Sebastian dengan nilai rampasan keseluruhan RM72,360, manakala di Sanglang nilai rampasan baja Yuria dan Sebastian mencecah lebih RM73,385. Menurut Omar, petani berkenaan melakukan kesalahan di bawah Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Bertindak atas aduan, seramai 10 orang anggota telah membuat pemeriksaan di 2 tempat. Satu di kawasan Sanglang, Kedah dan satu lagi di Kampung Kuala Kerpan, Air Hitam, Kedah. Hasil pemeriksaan didapati kedua-dua premis yang kita periksa ini, kita bersaksi dia telah melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 91 kerana memiliki dan juga kemungkinan dia menyimpan barang kawalan iaitu baja di premis ataupun di tempat yang tidak dibenarkan atau yang tidak dilesenkan oleh pengawal. Pihaknya telah merakam keterangan seorang wanita dan lelaki masing-masing berusia 51 dan 34 tahun. Namun tiada penahanan dibuat setakat ini. Kandungan topik pilihan raya dalam buku teks Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 4 akan ditambah daripada 5 muka surat kepada 19 muka surat. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching, penambahbaikan isu kandungan pilihan raya itu sebagai persediaan kepada pelajar yang akan mengundi setelah mencecah usia 18 tahun. Isi kandungan baru itu akan diperkenalkan kepada pelajar tingkatan 4 bermula tahun depan. Selain daripada itu, tentang perlembagaan, dalam buku teks yang sedia ada, walaupun ada sebut tetapi tak ada satu bab yang spesifik, tetapi untuk buku teks sejarah yang akan datang pada tahun depan itu, kita akan ada satu bab khusus untuk perlembagaan persekutuan dan isi kandungannya adalah sebanyak 17 muka surat.
Selain itu, topik mengenai hak sebagai warga negara dalam buku pendidikan moral turut akan diperkenalkan. Kementerian Pendidikan juga akan menyimak semula isi kandungan untuk topik demokrasi dan perlembagaan bagi pelajar tingkatan 6 yang menduduki sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM agar ia sesuai dengan perlembagaan terkini. Teo juga mengesahkan tiada mata pelajaran baru akan diperkenalkan untuk mengajar topik demokrasi dan perlembagaan. Dalam perkembangan lain, ASEAN perlu bekerjasama sebagai satu keluarga besar bagi memajukan sektor pendidikan di rantau ini. Menteri Pendidikan Dr. Masli Malik berkata, negara anggota perlu melihat persamaan serta memanfaatkan kelebihan masing-masing. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pembukaan persidangan Majlis Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara CIMEC ke-50 di Petaling Jaya, Selangor semalam. I believe we should create a new imagination for all member countries. We should embrace the spirit of regionalism and the spirit of one big ASEAN family. We should work together based on our strength, our unique strength, because each country have their own strength and we need to leverage on those strengths together. Tambah beliau, edisi CIMEC kali ini melakar sejarah penting sebagai forum serantau yang tertua di Asia Tenggara dan mengurat langkah bersama ke arah melaksanakan Pelan Strategik SIMEO 2021-2030. Malaysia katanya memberi fokus kepada rangka kerja serantau mengenai akreditasi dan pengiktirafan bagi institusi pendidikan tinggi yang mampu direalisasikan melalui kerjasama antara negara anggota. Pada majlis ini, Dr. Masli turut dilantik sebagai Presiden SIMEO bagi tempoh 2019-2021. Beliau menggantikan Menteri Pendidikan dan Budaya Indonesia, Profesor Dr. Muhajir Effendi. CIMEC ke-50 diadakan selama 4 hari bermula Isnin lalu, dihadiri Menteri Pendidikan, Pegawai Tinggi Pendidikan dan wakil dari 11 negara Asia Tenggara. Pelaksanaan dasar menurunkan had umur belia kepada 30 tahun terutama bagi pertubuhan belia hanya akan dilakukan pada akhir 2021. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, pertubuhan belia bagaimanapun diberi tempoh sehingga 2024 untuk mengikut takrifan yang mendapat kelulusan Dewan Rakyat. Daripada segi persediaan untuk transisi itu berlaku merupakan prioriti saya. Dan perkara ini telah pun diterima dalam Dewan Rakyat dan bidang kuasanya pun terletak di bawah Kementerian Belia dan Sukan, menjaga ROI, the Register of Youth and Societies. Saya rasa kita perlu pastikan bahawa kita terus mara ke hadapan. Kerana seperti yang saya maklumkan, transisinya tidak bermula pada tahun ini, tetapi pada akhir tahun Disember 2021. Kalau mereka membuat pemilihan contoh pada November 2021, maksudnya mereka boleh tangguhkan lagi sampai ke 2024. Awal Julai lalu, Dewan Rakyat meluluskan takrifan belia yang merujuk kepada individu berumur antara 15 hingga 30 tahun. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dijangka memperoleh 18 kapal pemintas atau Fast Interceptor Craft FIC dan 3 helikopter operasi maritim masing-masing bernilai kira-kira RM220 juta secara berperingkat. Panglima TLDM Laksamana Datuk Muhammad Reza Muhammad Sani berkata, ketika ini pihaknya dalam proses menandatangani kontrak dengan pihak berkaitan untuk memastikan aset berkenaan dapat diperoleh secepat mungkin. Untuk permulaan ini kita jangkakan kita akan mendapat tiga pesawat helikopter operasi maritim ini. It is more of a utility punya helikopter. Kita tak boleh compare dengan Superlink. Superlink is a combat helicopter, dia bawa peluru berpandu, torpedo dan sebagainya. Pesawat helikopter operasi maritim yang kita insyaAllah akan dapat ni more of utility helikopter untuk mengangkut contohnya anggota Pascal kita. Beliau bercakap pada sidang media sempena kejayaan pelaksanaan eksersis Christmas diikuti kemuncaknya eksersis Taming Sari berakhir minggu lalu. Laksamana Datuk Reza berkata untuk memastikan proses latihan dan penugasan berjalan lancar, keadaan aset perlu berada pada tahap optimum. Keperluan aset cuba dipenuhi namun bergantung juga kepada keadaan semasa kewangan negara. Menyentuh mengenai 2 eksersis, beliau berkata keupayaan dan tahap kesiagaan armada TLDM berada di tahap tertinggi dengan kejayaan pelaksanaannya.
Kemuncak utama adalah penembakan peluru berpandu Exocet dan Sea Squall yang telah dilaksanakan di Laut Cina Selatan. Eksersis itu melibatkan gabungan aset antara TLDM, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dengan kekuatan 3,000 anggota. Sekolah Kebangsaan SK Taman Cahaya Baru di Masai Johor berjaya mengubah wajah tandasnya daripada kotor dan berbau kepada lebih menarik dan cantik. Ia hasil pelaksanaan program 3K iaitu keselamatan, kesihatan dan kebersihan dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. SK Taman Cahaya Baru Masai di Pasir Gudang mempunyai lebih 1,000 pelajar. Akibat tiada kesedaran, tandas kotor dan berbau. Pelbagai kemudahan dalam tandas juga sering dirosakkan akibat perbuatan vandalisme. Hasil program inisiatif 3K, 4 tandas iaitu 2 tandas lelaki dan 2 tandas perempuan dihias dengan 4 tema berbeza. Tandas guru turut berubah wajah. Tapi pada tahun ini kita telah pun memberi nafas yang baru di mana kita menaik taraf kemudahan-kemudahan sekolah yang mana yang dah banyak yang rosak. Kemudian kita cuba beri penambahbaikan untuk meningkatkan lagi kemudahan infrastruktur kepada murid-murid kita lah. Antaranya kita naik taraf tandas, kemudian kita wujudkan taman herba. Kita buat laluan PKJR, sudut PPDA yang di bawah program 3K. Macam kalau dekat rumah tu, macam kalau kita nak masuk tandas tu, macam kita guna tata cara dia lah. Pakai slipper. Lepas tu kita pergi bawa disiplin. Macam kalau dekat rumah kita selalu ulang kaji, dengar cakap mak ayah. Saya datang ke sekolah ni, macam saya banyak belajar lah menghargai tandas. Jadi saya bawa benda tu ke rumah saya, menghargai rumah saya juga. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Perbicaraan kes fitnah melibatkan wartawan berprofil tinggi Filipina, Maria Ressa, bermula semalam. Ressa yang mengetuai portal berita dalam talian Rappler bebas dengan jaminan namun berdepan hukuman penjara sekiranya didapati bersalah. Kes yang dibicarakan membabitkan laporan Rappler pada 2012 tentang hubungan seorang ahli perniagaan dengan bekas hakim Mahkamah Tinggi Filipina. Penyokong kebebasan media menyifatkan perbicaraan itu sebagai tindak balas kerajaan berikutan laporan kritikal laman berita kendaliannya terhadap Presiden Rodrigo Duterte. Kes fitnah terbabit antara siri tuduhan jenayah yang dikenakan terhadap Ressa dan Rappler dalam masa beberapa tahun. Ini pula 10 orang disiasat selepas seorang ejen perisikan Taiwan yang mengiringi lawatan Presiden Tsai Ing-wen ke luar negara ditangkap cuba menyeludup hampir 10,000 karton rokok. Ejen itu membeli rokok berkenaan secara dalam talian di Taiwan dan menyimpannya di sebuah gudang di lapangan terbang sebelum cuba menyeludup melepasi kastam menerusi laluan orang kenamaan itu bagi mengelak cukai. Rokok yang cuba diseludup terbabit dilaporkan bernilai lebih $200,000 Amerika. Susulan insiden itu, Pengarah Biro Keselamatan Nasional NSP Peng Shen Chu menyerahkan surat peletakan jawatannya pada Isnin sebagai bertanggungjawab atas kejadian berkenaan. Undang-undang kastam di Taiwan menghadkan hanya maksimum 5 karton rokok boleh dibawa masuk ke negara itu. India menafikan dakwaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengatakan diminta Perdana Menteri Narendra Modi untuk membantu menyelesaikan krisis Kashmir bersama Pakistan. Ketegasan itu disuarakan jurucakap Kementerian Luar India Ravish Kumar ketika mengulas dakwaan terbabit. Trump membuat dakwaan tersebut ketika menerima kunjungan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Menurut beliau, Modi dalam pertemuan 2 minggu lalu bertanya jika beliau bersetuju untuk menjadi orang tengah atau pendamai dalam membantu menyelesaikan krisis berkenaan. India dalam pada itu berkata mereka berpegang teguh dan konsisten bahawa sebarang pendirian atau isu berbangkit bersama Pakistan harus dibincangkan secara bilateral. India dan Pakistan membahagikan wilayah majoriti Islam Kashmir kepada dua bahagian sejak kemerdekaan kedua negara pada 1947, namun saling menuntut pemilikan ke atas rantau itu. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Laporan sukan. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA akan membuat rayuan dengan kadar segera kepada pihak Malaysia Football League MFL berhubung penggantungan satu perlawanan yang dikenakan ke atas pemain pertahanan Renan Alves. Ia susulan layangan kad merah yang diterima pemain kelahiran Brazil itu pada perlawanan terakhir Liga Super menentang Felda United Ahad lalu. Kehilangan Renan sedikit sebanyak pasti merencatkan perancangan jurulatih Aidil Shahrin Sahak menjelang aksi final Piala FA menentang Perak Sabtu ini. Penggantungan satu perlawanan yang dikenakan ke atas Renan Alves memang tidak dapat dielakkan Kedah. Ia berikutan peraturan tata tertib pertandingan Liga Malaysia memperuntukkan penggantungan akan berkuat kuasa pada perlawanan seterusnya dalam kejohanan lain memandangkan kad merah yang diterima adalah dalam perlawanan terakhir Liga Super. Namun usaha tetap akan dilakukan KFA untuk merayu kepada MFL agar dapat membenarkan Renan beraksi pada pentas final Piala FA Sabtu ini. Dan sekiranya gagal, bermakna tugas berat menanti jurulatih Aidil Shahrin Sahak untuk mengatur strategi lain. Lebih-lebih lagi perlawanan seterusnya membabitkan penentuan juara Piala FA. Of course, saya ada plan A, plan B. Saya akan try in training and we'll see who's the best place kalau Renan tak dia dapat turunkan. So kita akan cuba player siapa yang terbaik untuk main untuk malam tu. Pada perlawanan terakhir Liga Super Ahad lalu, Renan dilayangkan kad kuning kedua ketika Kedah berkunjung ke Stadium Tun Razak menentang Felda United selepas mengasari penyerang tuan rumah Muhammad Khairul Amri Kamal. Lebih perit ia turut menyaksikan Kedah diratah dengan kekalahan 5-1 oleh Felda. Dalam perkembangan sama, Persatuan Bola Sepak Kedah KFA yakin kesemua 30,000 tiket yang diperuntukkan kepada penyokong Kedah akan habis terjual selewat-lewatnya Jumaat ini. Ia berikutan sambutan kurang memberangsangkan pada sesi penjualan tiket di Stadium Darul Aman semalam. Menyaksikan hanya 26,000 tiket termasuk 10,000 tiket khas KFA berjaya dijual, namun masih memiliki baki lebih kurang 4,000 keping tiket lagi untuk dibeli peminat. So kita akan minta kebenaran daripada Stadium Shah Alam untuk buka di kaunter ke hari Jumaat ni dalam maybe 2 jam ke macam tu untuk kita bagi kepada fan yang ada di Lembah Kelang untuk mai dan beli tiket di situ. Itu satu. Kedua, langkah yang kita akan ambil, kita sebenarnya boleh surrender tiket yang tak habis tu kepada online. Sesi penjualan tiket di Stadium Darul Aman semalam menyaksikan sambutan agak suram diterima KFA selepas hanya lebih kurang 15 minit terawal dipenuhi peminat. Namun selepas itu suasana agak lengang dengan peminat yang hadir tidak perlu beratur panjang untuk membeli tiket. Ia berbeza dengan penjualan tiket di Stadium Perak dan di daerah sekitar negeri Perak apabila kesemua 27,000 tiket yang diperuntukkan untuk peminat habis terjual dalam tempoh 2 jam sahaja. Bagi pengenali Kedah, Aidil Shahrin Sahak, ada mesej yang mahu disampaikan kepada penyokong-penyokong skuad Lang Merah. I always respect the fans. Like I always say, the fans. Football is nothing without fans. So let's hope that we still have 3 more days. Yeah, I hope the fans come and support the team because the team will be nothing without the fans. So let's hope that they come and support us. Yeah. Perlawanan akhir Piala FA antara Kedah dan Perak dijadualkan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tinggal kira-kira 4 bulan sahaja lagi sebelum Sukan SEA 2019 berlangsung di Filipina hujung tahun ini. Selain cabaran dalam gelanggang, kontijen negara juga diperingatkan agar bersedia mengharungi pelbagai ujian lain antaranya logistik memandangkan terdapat pembahagian pusat pertandingan oleh penganjur. Kontijen negara giat mempersiapkan diri di padang latihan kira-kira 4 bulan saja lagi sebelum Tamasya Sukan SEA 2019 dilangsungkan di Filipina. Dari tinjauan yang dilakukan barisan pegawai pasukan secara keseluruhannya, tiada kebimbangan dari segi persediaan yang dilakukan oleh atlet negara. Cuma mereka turut diperingatkan agar bersedia mental dan fizikal ketika berada di Filipina sepanjang November dan Disember itu nanti disebabkan kepadatan dan taburan lokasi pertandingan. Kerana kali ini kluster yang berbeza, ada 3 kluster utama di Metro Manila, di Clark dan juga di Subic. Ditambah lagi dengan kluster-kluster solo yang scattered around Philippines. Jadi cabaran untuk atlet untuk melalui perjalanan mereka lah. Masalah penyediaan makanan halal dan kesesakan lalu lintas juga sudah dimaklumkan kepada jawatankuasa penganjur. Gambaran awal bilangan atlet yang mengambil bahagian edisi kali ini dijangka diketahui Ogos depan apabila mesyuarat pemilihan dijadual hujung bulan Julai. 2 tahun, 3 tahun.
Sekian Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Saya Marsila Hassan. Assalamualaikum dan salam hormat.